Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPLI JAIS Kumpulan 8 akan membentangkan bahan bantu mengajar kumpulan kami bagi subjek pemikiran kritis dan kreatif. Yang berikut merupakan ahli kumpulan kami, iaitu yang pertama adalah Nur Hasanah binti Azhar, yang kedua adalah Siti Mahmudah binti Ngabadi, yang ketiga adalah Tuan Nur Syuhada binti Tuan Muhammad Azmi, dan yang terakhir adalah Wan Siti Nurul Husna binti Wan Muhammad. Baiklah, sekarang kita akan melihat bahan bantu mengajar yang digunakan untuk subjek ini. Okey, bahan bantu mengajar yang pertama adalah kereta kita semula. Okey, di sini kita dapat lihat gambar kereta kita semula yang kami hasilkan menggunakan 100% bahan kita semula, iaitu botol yang telah digunakan, batang yang telah digunakan, penutup botol yang digunakan dan getah. Bahan bantu mengajar yang kedua adalah kad magic. Okey, ini adalah gambar kad magic yang kami hasilkan yang diguna pakai untuk latih tubi setelah pelajar-pelajar mempelajari topik gaya geseran. Okay. Sekarang kita akan melihat video berkaitan proses untuk membina kereta kita semula dan kad magic. Kami memilih subjek sains tingkatan 2 topik gaya geseran. Okey, baik. Seterusnya kita akan lihat kepada objektif pembelajaran. Okey, yang pertama, pelajar dapat mempelajari tentang daya geseran yang bertindak terhadap sesuatu bahan. Okey, yang kedua, pelajar dapat menjelaskan tentang daya geseran dengan lebih terperinci. Yang ketiga, pelajar dapat mengaitkan bahan bantu mengajar yang dilaksanakan dengan gaya geseran. Okey. Dan yang keempat, pelajar dapat mereka cipta bahan-bahan lain yang sesuai dikaitkan dengan daya geseran. Okey, seterusnya ialah cetusan idea. Macam mana kami dapat mencetuskan idea
untuk membuat BBM ini, yang pertama, pelajar tidak dapat menggambarkan daya geseran itu dengan lebih jelas. Maksudnya pelajar masih lagi di awang-awangan, sekadar tahu konsep semata, tetapi tidak dapat menggambarkan daya geseran tersebut dengan lebih jelas. Yang kedua, pelajar tidak berminat dan tertarik untuk mempelajari daya geseran. Sekiranya dilaksanakan pengajaran dan pembelajaran hanya sekadar teori, mereka tidak berminat dan kurang aktif sewaktu kelas berlangsung. Seterusnya, idea ini dicetus oleh kerana pelajar tidak dapat mewajarkan aplikasi daya geseran dalam kehidupan. Dan yang terakhir, pelajar tidak mampu mengingati kelebihan daya geseran dan arah daya geseran itu bertindak. Rata-rata pelajar yang kami jumpa, mereka faham tetapi sering melakukan masalah apabila diminta untuk melukis arah daya geseran yang bertindak apabila sesuatu objek itu bergerak. Seterusnya ialah teori pelbagai kecerdasan Gardner. Kami gunakan teori ini yang melibatkan dengan tajuk ini. Yang pertama, kecerdasan kinestetik. Di mana pelajar dapat mengaplikasikan daya geseran dengan menggunakan BBM kereta semula jadi. Maksudnya pelajar boleh menjadikan pembelajaran itu sebagai satu pembelajaran yang aktif sewaktu PDP. Seterusnya ialah kecerdasan verbal linguistik yang mana pelajar dapat menyebut dan mengingati kelebihan daya geseran dan arah daya bertindak dengan menggunakan kad magic tersebut. Dan yang terakhir adalah kecerdasan visual spatial, di mana pelajar membuat demonstrasi bahan bantu mengajar yang dilakukan oleh guru. Sepanjang kelas, kami benarkan mereka guna balik dan aplikasikan sendiri dan secara tak langsung mereka lebih memahami dan mengingati pengajaran tersebut. Baiklah, kita lihat kepada perincian bahan yang digunakan untuk kereta kitar semula. Kami menggunakan getah, botol mineral, pisau, gunting, penutup botol dan juga lidi. Seterusnya, perincian bahan bagi kad magic. Kami menggunakan double tape, kad manila, pisau, pen marker, pensel, kertas A4, kad PVC dan juga gunting. Berikut merupakan perincian bahan dan juga kos bagi projek kami. Bahan yang digunakan adalah botol minuman, iaitu kuantitinya adalah 1 dan penutup botol kuantitinya adalah 4. Kami juga menggunakan batang lidi sebanyak 2 batang. Kami menggunakan 15 getah, pisau sebanyak 1 pisau, gunting 3, pensel 1 dan juga pen marker 3. Dan untuk bahan-bahan yang baru disebutkan sebentar tadi, kami tidak menggunakan sebarang kos menggunakan bahan-bahan tersebut. Seterusnya, kami menggunakan kad manila yang berharga RM2.60 untuk 2. Kemudian, kad PVC yang bernilai RM1.50, kertas A4 sebanyak 2 helai yang bernilai RM1 dan juga double tape sebanyak 1 yang bernilai RM3.30. Jadi kos yang digunakan keseluruhannya adalah sebanyak RM8.40. Seterusnya adalah plus minus interesting PMI
yang wujud di dalam projek kami. Baiklah, terlebih dahulu kita tengok plus, iaitu P. Bahan yang kami gunakan adalah bahan-bahan yang mudah diperoleh dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Manakala M minus. Kami dapati sekiranya berlaku sedikit kesilapan dalam proses pembuatan, produk akan menjadikan produk tersebut tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Sebagai contohnya, ketika pemasangan getah pada lubang lidi, kami perlu berhati-hati dan lebih teliti supaya batang lidi tidak terpatah. Kemudian, sebagai satu contoh lain, ketika kami membuat kad magic, kami juga perlu teliti untuk melekatkan kertas pada kad magic supaya kedudukan kertas yang akan masuk di dalam kad tidak melekat. Kemudian kita tengok pada I, iaitu interesting. Produk ini sangat ringan dan mudah untuk dibawa ke mana-mana. Kemudian kita lihat kepada kemampanan produk. Baiklah, apabila kita sebut berkaitan dengan kemampanan, apakah itu kemampanan? Kemampanan ialah kecekapan penggunaan sumber yang terhad seperti air, tanah, tenaga dan bahan mentah dan pengurusan menyeluruh sisa yang terhasil sama ada sisa pepejal, efluen ataupun pelepasan gas. Dan kemampanan ini juga adalah tentang penggunaan sumber asli yang cekap, meminimumkan penggunaan bahan berbahaya dan juga mengurangkan pencemaran dan penghasilan sisa di sepanjang kitaran hayat produk. Jadi, kemampanan produk dalam produk kami ini kami dapati kami menggunakan botol mineral, lidi, penutup botol dan juga getah. Jadi bahan-bahan yang kami gunakan ini adalah bahan-bahan yang kami kitar semula ataupun kami guna semula bahan-bahan tanpa perlu membeli bahan-bahan yang baru. Jadi secara tidak langsung kami dapat menjadikan bahan-bahan yang telah digunakan tersebut sebagai satu produk yang baru tanpa membazir dan juga semestinya ia memberi kesan yang baik terhadap alam semula jadi. Sekian, terima kasih.